Allah Ta'ala ni hadir dengan makna yang kedua, hadir di hati. Dalam bentuk rasa, dalam bentuk ingatan, dalam bentuk kerinduan, dalam bentuk kecintaan. Dan kita rasa dekat dengan Allah dalam bentuk rasa. Sebab tu jangan kecewa kerana Allah sentiasa dengan kita. Yang kita kecewa sebab manusia. Dan kita tak akan kecewa dengan Allah. Dan Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang mengecewakan kita adalah manusia. Tapi jangan salah manusia itu, kerana dia juga lemah. Yang salahnya kerana kita yang terlalu bergantung kepada dia. Wahwa, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala hadirun, ya, sentiasa hadir. Dia di situ merujuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah Azza wa Jalla hadirun, sentiasa hadir di sisimu. Nazirun, sentiasa memerhatikan dirimu. Jadi salah satu daripada perkara yang kita kena merasai ialah rasa sentiasa bersama Allah. Kenapa kita kena sentiasa rasa bersama dengan Allah? Dan Allah ni dia tak pernah jauh dengan kita. Rasa dari sudut mana? Sentiasa hadir. Dalam bahasa Arab disebut hadir. Hadir dalam bahasa Arab ni dia ada dua maksud. Satu maksudnya hadir secara fizikal, zahir, nampak. Dan tidaklah Allah begitu kan? Macam kita tanya hari ni, kawan kita hadir tak? Maka kita tengok sebelah, oh dia hadir. Dia duduk sebelah kita, dia duduk dekat dengan kita. Allah Ta'ala ni hadir dengan makna yang kedua, hadir di hati. Dalam bentuk rasa, dalam bentuk ingatan, dalam bentuk kerinduan, dalam bentuk kecintaan. Tu saya selalu buat ibarat. Daripada syekh saya, dia buat ibarat. Kan masa kita bercinta dulu, kita masing-masing dengan kita lah, kita dengan pasangan masing-masing. Bukan kita pernah bercinta ke Ustaz? Taklah kan. Jadi nak bagi tahunya, masa kita dalam alam percintaan dulu, berapa ramai orang-orang yang bercinta mengatakan bagaimana engkau hadir dalam hidupku. Padahal dia duduk kat rumah dia, kita duduk kat rumah kita. Kita duduk seorang-seorang, senyum. Kenapa senyum? Kerana merasai kehadiran seseorang dalam hidup kita. Bahkan lagi dahsyat, ya terima kasih kerana engkau hadir dalam hatiku. Wah, ini lagi bahaya ke? Lagi apa ni? Pernah ke cakap begitu kepada pasangan? Dulu-dulu, ini mudah lupa ni. Kan? Jadi nak bagi tahunya hadir tu, ada masa dia hadir dengan kita, depan mata kita. Kadang-kadang dia hadir dalam bentuk rasa dalam diri kita. Dia ada dalam kehidupan kita. Dia ada dalam ingatan kita. Dia ada dalam hati dan jiwa kita. Sebenarnya dia duduk kat mana? Dia duduk kat rumah mak dia. Tapi kita rasa dia hadir dalam hati kita. Dalam bentuk ingatan, rasa kebersamaan dan sebagainya lah. Begitulah Allah Ta'ala dengan makna yang kedua tadi. Dia iaitu Allah Azza wa Jalla hadirun, sentiasa hadir di sisi kita. Dalam hati kita, dalam bentuk keimanan kepada Allah. Dalam bentuk kepercayaan, keyakinan dan segala-gala dengan Allah. Dan kita rasa dekat dengan Allah dalam bentuk rasa. Sebab tu jangan kecewa kerana Allah sentiasa dengan kita. Yang kita kecewa sebab manusia. Dan kita tak akan kecewa dengan Allah. Dan Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang mengecewakan kita adalah manusia. Tapi jangan salah manusia itu, kerana dia juga lemah. Yang salahnya kerana kita yang terlalu bergantung kepada dia. Salah bukan pada sesuatu di luar daripada diri kita, salah itu datang daripada diri kita sebenarnya. Kerana kita terlalu meletak kepercayaan kepada manusia lebih pada Allah. Akhir sekali Allah membuatkan dia tu buat perangai, akhir sekali kita rasa kecewa pada dia. Kenapa Allah buat macam tu? Bukan salah dia, tapi salah kita, supaya Allah sedarkan kita supaya kembali dengan Allah. Sebab tu kadang-kadang Allah pisahkan kita dengan seseorang kerana Allah nak kita dengan dia sahaja. Sebab tu Allah matikan mak, ayah, datuk baginda Nabi SAW. Tahu tak? Nabi kan anak yatim. Allah pisahkan dengan ayah awal-awal. Kemudian Allah pisahkan dengan mak. Allah pisahkan dengan datuk dia. Duduk dengan pak saudara. Allah matikan pak saudara dia. Tinggal dia seorang. Duduk dengan isteri. Allah matikan isteri dia. Tapi kalau baginda Nabi, isteri dulu meninggal. Kalau kita tak tahulah siapa meninggal dulu. Kalau kita ni. Tapi nak bagi tahunya, kenapa Allah pisahkan. Sebab Allah nak satu hari nanti, rasa diri kita hanya dengan dia. Boleh faham insyaAllah ya? Lepas tu jangan kecewa kalau ada orang meninggalkan kita. Dia ada dua. Satu dia meninggalkan kita, satu dia meninggal dunia. Sedih tu biasa. Semalam kita dah bicara kan. Saya sedih. Sedih biasa. Mana ada orang tak sedih. Tapi kecewa jangan. Wallahualam. Okey. Kemudian yang keduanya, nazirun. Dia bukan setakat
Allah ni, dia Allah. Baik, saya nak hurai sikit kalau nak buat catatan. Kadang-kala Allah Ta'ala sendiri atau para alim ulama dalam menulis satu tulisan, kadang-kala dia letak perkataan Allah. Kadang-kala dia tak letak perkataan Allah, dia letak perkataan huwa. Dia. Apa makna huwa? Dia. Huwa tu perkataan apa? Dhamir. Dhamir apa? Kata ganti nama. Kata ganti nama yang keberapa ni huwa ni? Kata ganti nama diri yang ketiga. Kalau kata ganti nama diri ketiga bererti dia tidak nampak. Dia ada tak? Siapa dia? Kan? Kerana apa? Kerana kadang kalau Allah Ta'ala dia nak memperkenalkan dirinya kepada kita dalam bentuk sesuatu yang tak terjangkau. Kerana apa? Kerana sesuatu yang dijangkau oleh akal kita itu bukan Allah. Itu makhluk. Sebab tu manusia yang merasa dirinya bijak, akhir sekali dia mengukir Tuhan. Itu bukan Tuhan. Kerana Allah Ta'ala ini, dia tidak mampu dijangkau oleh segala pemikiran, segala, kita panggil apa satu lagi, khayalat, segala apa pun. Sebab tu ada waktu dia guna perkataan huwa, dia, iaitu Allah. Kul huwa Allah, katakanlah dia adalah Allah. Kadang-kadang dibuang perkataan, kalau kita baca habis kan, kul huwa Allahu ahad. Kadang-kadang dibuang perkataan ahad, huwa Allah. Kadang-kadang dibuang perkataan Allah, huwa. Itu yang kita kata. Sebab tu bicara, wallah alam lah, ada orang faham, ada orang tak faham. Kerana faham tu dari Allah dan kehendak Allah. Kadang-kadang Allah Ta'ala ni, dia nak memperkenalkan dirinya pada seseorang yang dia pilih, yang sesuai, yang layak. Alah, macam kita lah. Adakah kita, saya ada pen pula lagi. Adakah kita ni nak perkenalkan diri kita kepada semua orang? Tapi orang sekarang dia macam tu kan. Dia ambil gambar dia post dalam Facebook. Supaya semua orang kenal dia. Ada orang ni, orang tertentu sahaja yang boleh mengenali dirinya. Sama juga wanita-wanita muslimah ni. Jangan perkenalkan diri puan-puan kepada semua orang. Ni penonton-penonton ni yang dirahmati Allah sekalian. Dalam TikTok, ke Facebook, YouTube. Ni kena ingat ni. Ya, adik-adik remaja perempuan, jangan sekali-kali mendedahkan identiti kita, diri kita kepada semua orang. Itu bererti kita kekurangan pada diri kita. Kita ingat ada kelebihan. Bawa diri kita kepada semua orang. Semua orang tengok muka kita. Semua orang tengok badan kita. Semua orang tengok jasad kita. Semua orang tengok semua ni. Allah tidak. Walaupun sebenarnya Allah tu dia nak suruh semua orang kenal dia. Tapi ada orang tertentu sahaja yang selayaknya mengenal pada tahap-tahap yang tertentu. Sebab tu kadang-kadang dia guna huwa. Boleh insya-Allah ya. Ada juga kadang-kadang Allah guna ana. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Kerana nak bagi tahu kepada orang yang selalu menyebut aku. Aku ni hanya layak disebut oleh Allah. Aku yang berkuasa, Allah. Aku yang bijak, Allah. Kita jangan cakap akulah. Kerana perkataan aku ni biasanya Fir'aun saja yang guna. Aku adalah Tuhan. Syaitan dia guna. Aku adalah yang paling baik. Kerana aku ni hanya milik Allah. Keakuan dia panggil. Keakuan diri. Okeylah, setakat tu dulu dari segi perkataan dhamir. Ya, dhamir. Sebab lepas ni kita akan baca perkataan dhamir tu. Tak perlu saya hurai lagi. Cuma perkataan kedua, perkataan pertama hadirun, kena sentiasa rasa dalam hati kita Allah hadir di sisi kita dan tak pernah berjauhan dengan kita. Nadirun, memerhatikan kita. Yang ni yang kalau kita belajar konsep dari sudut maqam ihsan, dia panggil musyahadah. Bukan, minta maaf. Muraqabah. Muraqabah. Muraqabah ni sentiasa merasai bahawa Allah Ta'ala itu sentiasa memerhatikan dirimu. Ya, diri kita semua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang ni ayat selalu kita duk baca dalam suratul Hadid ayat 4, wa huwa, dan dialah Allah ma'akum, sentiasa bersama-sama kamu, ainama kuntum, walaupun di mana kamu berada. Ya, Allah sentiasa bersama dengan kita walaupun di mana kita berada, dalam keadaan apa kita sekalipun, di waktu bila pun, bagaimana keadaan sekalipun. Kita sakit, kita sihat, kita kaya, kita miskin, kita sedih, kita gembira, Allah sentiasa dengan kita. Ada orang ni di saat kita sihat, dia adalah yang kita. Saat kita sakit, dia belum tentu. Ada orang di saat kita kaya, dia datanglah. Di saat kita miskin, dia tak tahu ke mana juga. Allah tak.
Ada orang di saat kita hidup, dia ada dengan kita. Di saat kita meninggal, dia dah tak ada dengan kita. Tambah-tambah di alam barzah, dia ada dengan kita. Siapa yang paling mencintai kita pun tak akan berada dengan kita di saat kita berada di alam barzah. Tapi Allah sentiasa bersama dengan kita. Sebab tu macam umur-umur macam ni kan. Macam ni jugalah. Kan? Umur macam ni. Macam ni. Sama lah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan ni alhamdulillah dah sampai 60, dah sampai 70. Ya, saya ni pun belum tentu ni. Tapi walau bagaimanapun umur-umur macam kita ni kan, kita kena semakin merasai dan menghayati bahawa Allah, kita semakin dekat dengan Allah. Dan Allah sentiasa dekat dengan kita. Kita ni sebenarnya, kita tak boleh mengatakan kita semakin dekat dengan Allah. Tapi bolehlah dalam bahasa kita, sebab kita yang menjauhi Allah, bukan Allah menjauhi kita. Kerana Allah sentiasa dengan kita. Ini dalil Quran. Wahuwa, dia, siapa dia? Allah, ma'akum, ma'a. Apa makna ma'a? Bersama-sama. Kum, denganmu. Ya. Bersama-sama dengan kamu. Kum ni, kalau kita belajar bahasa Arab, dia panggil dhamir jamak. Semua kamu ni Allah sentiasa, bukan orang ni Allah dengan dia, dengan ni tidak, dengan ni dia, dengan ni tidak. Tak. Semua dengan kamu, Allah bersama dengan kamu. Ainama, walau di mana kuntum kamu berada. Dan keadaan mana sekalipun. Ini dalil Quran yang begitu jelas. Sama ada di dunia maupun di akhirat. Akhir sekali disebut, sama ada di dunia. Di dunia ni apa keadaan dunia? Yang kita sebut tadi lah, sehatnya, sakitnya, kayanya, miskinnya, susahnya, senangnya, Allah sentiasa bersama dengan kita. Di akhirat pun Allah sentiasa bersama dengan kita. Okey, maka kita kembali kepada perkataan Imam Arsalan. Fa'idha kunta ma'ahu hajabaka angka. Maka natijahnya apa? Maka idza, apabila, boleh juga diterjemah jika atau jikalau, kunta, kamu, ma'ahu, bersamanya. Bersama tu dalam bentuk rasa, ya, rasa yang mendalam dalam lubuk hati kita, dalam jiwa dan kehidupan kita. Hajabaka, dia akan menghijab kamu, angka, daripada dirimu sendiri. Ini perjalanan rasa kepada Allah. Bila mana kita menghidupkan rasa bahawa kita sentiasa dengan Allah, maka lama-kelamaan Allah Ta'ala akan menutup. Hijab tu kan tutup. Allah akan tutup rasa kita bersama dengan diri kita. Masalah sekarang, kenapa kita tidak rasa bersama dengan si A ni? Kerana kita sentiasa merasakan diri kita lebih pada dia. Mengutamakan diri kita, menjaga diri kita. Macam orang bercinta kan, orang bercinta ni sebenarnya dia tidak akan dinamakan dia tu bercinta kalau dia tidak lupa diri dia, yang dia ingat hanyalah kekasih dia. Itu cinta. Kalau dia masih berbelah bahagi antara dia dengan yang dicintai, itu bukan cinta. Kadang-kadang dia jaga kepentingan dia, kadang-kadang dia jaga kepentingan kekasih dia. Kadang-kadang dia mengutamakan diri dia, kadang-kadang dia mengutamakan kekasih dia. Itu bukan cinta. Itu apa tu? Wallahu a'lam. Bagilah nama apa pun. Kerana orang yang mencintai adalah segala-galanya. Dia hatta pandangannya, dia tidak lagi nampak diri dia. Semua dia nampak yang dicintainya. Rasa dirinya, dia sudah hilang rasa untuk diri dia. Dia penat, dia hilang dah rasa penat. Dia susah, dia hilang rasa susah. Dia macam-macam dia hilang-hilang. Kerana apa? Kerana seluruh rasa itu untuk yang dicintainya. Itulah cinta. Jadi kalau masih berbelah bahagi, itu bukan cinta. Tak payah kita ungkapkan sebuah pembohongan. Cakap awal-awal lah. Minta maaf saya cakap macam tu ya. Cakap awal-awal, I cinta juga kat you, tapi tengok-tengoklah keadaan. Kalau berlaku pertembungan dengan kehendak I, kan, kepentingan I mungkin lebihkan diri I. Cakaplah macam tu. Oh, kalau macam tu you tak cinta betul-betul pada I. Bukan, I cinta you. Tapi tengok keadaan. Agak-agak tahan lama tak? Tak adalah. Tak apalah kalau macam tu, kita pisah je lah. Okey, pisah je lah. Lagipun I tidaklah cinta kat you sangat, cuma sikit-sikit boleh lah. Kan? Cakap tu. Oh, dia menangis. Itu yang dimaksudkan. Nak fahamnya kita dengan Allah. Di saat kita mencintai Allah, mesti kalau saya tanya soalan, kita cinta tak pada Allah? Sudah tentu. Maka di saat kita cinta Allah, kita kena rasa sentiasa bersama Allah. Dan anugerah Allah kepada diri kita, di saat kita sentiasa merasai Allah, Allah akan hijabkan daripada kita merasai diri kita. Rasa apa?
Rasa wujud diri dah hilang. Yang rasa wujud adalah Allah. Wujud Allah. Rasa hebat diri hilang. Tidak lagi memandang. Dihijab, mata kita tidak lagi memandang kehebatan diri kita, tapi memandang kehebatan Allah. Kita tidak lagi merasai kekayaan diri kita, tapi merasai kekayaan Allah. Tidak lagi merasai ilmu kita, tetapi merasai ilmu yang Allah beri kepada kita. Yang ada pada kita tidak ada ke mana-mana pun, kecuali yang Allah beri kepada kita. Sebab tu malaikat cakap apa? Subhanak, maha suci engkau wahai Allah. La ilma. Tidak ada sebarang ilmu. Lana, bagi kami. Illa ma allamtana. Melainkan ilmu yang engkau ajar kepada kami. Itu malaikat. Kerana dia tidak lagi menampak diri dia. Walaupun malaikat ni makhluk yang paling baik. Tak pernah ada satu dosa pun. Semua taat. Syaitan ni pula, tak ada satu baik pun. Semua jahat. Itu syaitan. Tak pernah terfikir, ya ke? Takkan sikit pun tak ada baik. Kalau ada sikit baik, sikit jahat, kadang-kadang ada sikit jahat, banyak baik, itu manusia. Syaitan semua jahat. Sebab perkataan syaitan tu daripada syaitana. Syaitana yashtunu syaitanan. Dia kata terbitan. Kata terbitan daripada fi'il syaitana. Syaitana ni ialah perbuatan yang langsung tidak ada baik. Itu syaitan. Sebab itulah manusia yang langsung tak ada baik, dia juga disebut syaitanul ins. Syaitan manusia. Dia ada syaitan kan ada dua kan? Syaitan manusia dengan syaitan jin. Syaitanul jin, syaitan di kalangan jin. Kenapa jin jadi syaitan? Kerana ada jin ni perangai dia semua buruk. Ya. Dan ada juga manusia barangkalilah wallahualam, mungkin dia sini semua jahat kerja-kerja dia, pagi dah jahat, tengah hari jahat, malam jahat, siang jahat, semua dia buat jahat ni. Ni syaitanul ins. Syaitan di kalangan. Tapi malaikat ni semua baik. Tapi malaikat yang begitu sekali baik pun, tak ada unsur sedikit pun jahat. Dia pun tidak melihat diri dia. Ya. Dia tak lihat diri dia. Habis ilmu yang ada pada dia, dia ada ilmu tak? Malaikat banyak ilmu dia. Sebab dia ada yang urus hujan, dia kena ada ilmu tentang hujan. Dia ada yang urus tumbuh-tumbuhan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kan, pokok bunga yang kat rumah kita tu, pokok apalah, tak kira lah pokok apa, duk siramnya, bajanya, tahu-tahu tengok mati. Yang pokok tepi jalan hidup elok-elok je. Siapa duk jaga dia tu? MBSA. Dia jaga potong-potong je kan. Ada tuan-tuan tengok. Ada lah kadang-kadang dia siram. Tapi yang langsung tak dijaga oleh mana-mana perbandaran ni, yang dalam hutan tu, siapa jaga dia? Siapa bajakan dia? Subhanallah, pokok besar. Siapa jaga? Malaikat jaga dia. Kerana dia ada ilmu tentang tumbuh-tumbuhan. Maka malaikat ni banyak ilmu yang masing-masing bidang dia. Tapi itu pun dia cakap, dia tak nampak diri dia. Itulah yang kita kena duduk di situ. Tapi bila mana kita merasai Allah sentiasa dengan kita, akhir sekali Allah letak satu hijab, satu dinding, kita tidak lagi melihat diri kita. Maka sebab tu wali-wali Allah, dia tak pernah merasa dirinya wali. Dia wali, tapi dia tak rasa diri dia. Tapi kalau kita ni tak wali ni rasa wali, ini bahaya. Tak baik rasa baik. Tak baik, kita ni bukan baik sangat. Rasa subhanallah, akulah yang paling baik. Jangan. Habis itu. Okey, baik. Kemudian, wa idza kunta ma'aka, sebaliknya. Namun, jika kamu bersama dengan dirimu, sentiasa rasa diri. Rasa baik, rasa bijak, rasa pandai, rasa bagus, rasa layak. Ni ramai akhir-akhir ni. Ya. Kenapa dia berebut satu jawatan? Sebab dia lebih rasa layak daripada orang lain. Ini bahaya. Setakat tu dahululah ya, huraiannya. Bahaya, memang bahaya. Rasa lebih layak. Allah. Ada juga rasa lebih alim. Ni ustaz-ustaz. Dan ramai-ramai dia seorang aja alim. Saya kadang-kadang saya cuit juga dalam Facebook. Semalam saya ada tulis. Dia ada seorang ustaz tu, ada orang post lah. Dia tak tahu ustaz mana. Dia suara saja dalam satu Facebook. Dia kata tuan-tuan kena tegur kawan-kawan. Bila mana dengar berita kematian, ada kawan-kawan kita dalam grup, hantar Al-Fatihah. Send Al-Fatihah. Dia kata kena tegur. Itu bukan ajaran agama. Kita kena baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian doa. Saya pun tanyalah, Fatihah tu kan salah satu doa. Fatihah tu pun salah satu doa. Cuma kadang-kadang dalam grup ni, kadang-kadang kita rasa macam mana ya? Ada orang ni, bila mana masyarakat buat satu benda, kerja dia apa? Dia hukum masyarakat tu. Ya. Kita sebenarnya bila mana kita dapat berita kematian, kita pun baca. Apa kita sebut? Inna lillahi wa inna ilaihi. Cuma kita tak tulis je dalam grup tu.
Cuma kita pun hantarlah Al-Fatihah. Al-Fatihah tu maknanya bukan hantar perkataan A-L-F-A. Tu tak, kita baca. Cuma kita nak cakap pada yang hantar berita tu, okey, Al-Fatihah. Saya baca Fatihah, hadiahkan pada dia. Dia kata ni bukan ajaran agama. Habis Al-Fatihah tu daripada mana? Jadi suka sangat dia ni hukum orang lah, hukum orang. Ni kena tegur. Tegur apa, salah ke? Kena tegur. Admin kena tegur. Grup, kalau ahli grup buat macam tu, hantar Al-Fatihah, kena tegur. Tegur tu sebab apa? Dia kata bukan ajaran agama. Fatihah tu daripada mana kalau tidak daripada agama? Satu. Yang keduanya, ialah kenapa kena tegur? Salah ke? Salah. Salah tu apa hukumnya? Salah ni, dia ada dua. Ada satu salah, ada satu dosa. Ada salah, ada dosa. Ya. Kadang-kadang dosa, itu yang salah. Tapi salah belum tentu dosa. Boleh beza. Puan-puan duduk kat traffic light pukul 3 pagi. Lampu merah. Polis pun tak ada. Itu syarat dia. Syarat dia. Polis tak ada. Sebab ada orang Arab. Ada orang Arab kan. Ada orang Arab. Dia berhenti traffic light, lampu merah. Dia pun terus jalan. Bila boleh tahan kat depan. Polis tanya, kenapa kamu langgar lampu merah? Kamu tak nampak ke? Dia kata nampak. Nampak apa? Nampak lampu merah lah. Habis kamu langgar juga, kenapa? Sebab aku tak nampak engkau, dia kata. Dia tak nampak polis. Lampu merah dia nampak. Itulah, jadi nak bagi tahu, pukul 3 pagi. Dekat mana? Traffic light Gua Musang kamu. Kat Gua, contohnya. Memang orang lengang, tak ada apa. Nak tunggu. Jalan. Tapi jalan tu salah tak? Salah. Tapi berdosa tak? Tak berdosa. Kenapa? Kerana tidak membahayakan kita dan orang lain. Kenapa? Kiri, kanan, depan, belakang kosong. Kita seorang. Kita je. Dah lah kereta kita seorang je dalam kereta tu. Buat apa tunggu kat situ? Nanti orang datang ketuk. Buat apa kat sini? Baik kita jalan. Betul. Saya cakap, saya buat macam tu. Pukul 3 pagi kita seorang. Subhanallah. Puan-puan pernah jalan lampu bentur dengan jerantut. Bentur jerantut tengah-tengah tu. Ikut kok batu balai tu. Subhanallah. Dah lah jalan atas bukit. Jalannya macam ni. Kemudian ada satu tempat nama bukit apa kat situ. Memang hantu ada kat situ. Betul. Saya cakap. Betul. Saya ada orang rumah saya kat belakang. Mana dia tadi? Ada satu saya selalu tempat tu kan. Dia duduk belah saya. Dia pun pusing ke tempat saya. Saya kata, kenapa? Dia kata, ada duduk berjalan sama laju dengan kereta. Nanti saya bagi tahu tempat tu. Cuba pergi kat situ. Takat tu dululah. Kalau cerita hantu ni banyak pula cerita dia. Jadi nak tunggu kat situ. Traffic light kat situ. Baik jalan saja. Ada orang rumah saya tengok. Kereta saya ni 80 lah lebih kurang. Dia berjalan sama laju. Duduk tepi cermin tu. Sama laju berjalan. Saya tak nampak. Saya tak nampak. Baik tak payah nampak lah. Biar dia seorang je nampak. Buat apa kita nampak? Allahu Rabbi. Jadi nak bagi tahunya ada salah. Tapi tidak berdosa. Salah tak? Salah lah langgar lampu merah. Undang-undang kata salah. Kan? Allah. Tapi nak bagi tahunya kadang-kadang kita suka menyalahkan orang. Sebenarnya kita yang salah faham. Kerana apa? Kerana kita rasa terlalu alim. Okey, kalau salah apa hukum? Kerana hidup dengan agama, hidup dengan hukum. Hukum syariat. Haram ke? Ya, contoh, orang meninggal dunia, kita propose Al-Fatihah. Apa hukum? Haram. Haram mana dalil haram? Dia kata tak ada dalam ajaran agama. Mana boleh cakap mudah gitu? Letaklah hukum. Ya, kalau tak ada dalam ajaran agama, letak dulu hukum. Haram tak? Kalau haram, baru boleh diambil tindakan dan teguran. Kalau haram, bawalah dalil. Mana dalil haram? Ayat Quran surah berapa? Hadis yang mana yang mengatakan Al-Fatihah dalam grup haram? Dan kita nak mengajar masyarakat dan mendidik dan membimbing masyarakat. Bukan kita, sikit-sikit kita hukum. Sebab apa? Kerana rasa terlalu alim. Rasa terlalu bijak. Rasa terlalu benar. Ya, aku ustaz, aku paling benar. Orang lain semua tak faham, aku seorang faham. Inilah bahayanya cerita dia. Inilah dipanggil syirik yang tersembunyi. Merasa diri tu alim. Sebenarnya yang alim hanya Allah. Kita ni hanya menumpang ilmu Allah. Sebab tu kena amanah dengan ilmu. Ya. Sebelum nak hukum orang, teliti dulu dalilnya, hukumnya, itunya. Ya, sebab tu kadang-kadang kita, bila mana kita belajar, kita takut nak cakap. Ni apa ni ustaz? Haram ke apa? Sekejap, saya semak dulu. Sebab tu ulama'-ulama' dulu ditanya 40 soalan. Kadang-kadang dia jawab 2 soalan, 3 soalan. Yang selebihnya, dia kata, Wallahu a'lam. Sebenarnya, ulama' ni siapa dia? Imam Syafi'i ni. Bukan sembarangan, dia boleh jawab. Tapi dia, kerana
berhati-hati. Kita hari ni baru belajar sikit, sibuk duk hukum orang. Yang paling dahsyat sekali dengan hukum tu lah nak bawa orang ke neraka. Oh, dia ingat mudah begitu nak humbang orang, hamba-hamba Allah dalam neraka. Hamba Allah ni semuanya bernilai di sisi Allah. Kita ni pun hamba Allah. Okey, setakat tu dahulu insya-Allah ya. Kembali kepada kitab kita. Dia ceramah 1 jam, 2 jam okeylah. Ceramah ni contoh. Jadi wa iza, dan apabila kunta kamu ma'aka, bersama dengan dirimu. Apa makna bersama? Merasai diri kita alim, hebat, bijak, segala-galanya. Ista'badaka lahu, maka dia Allah akan memperhambakanmu untuknya. Ya, kita akan jadi betul-betul mengikut peraturan Allah sebagai seorang hamba. Maka tahap tu orang panggil tahap apa? Tahap yang kita nak kena kuat, nak jadi hamba Allah, nak kena buat itu, nak kena buat ini, tanpa bantuan Allah. Tapi bila mana dan kita terpaksa bermujahadah nak lawan nafsu kita, sekejap rasa baik, kejap jahat, kejap rasa alim, kejap rasa biasa, kejap, dia akan berlawan dalam diri kita, susah kita. Tapi kalau kita duduk pada tahap yang kedua tadi, sentiasa rasa dengan Allah, Allah tutup diri kita, sentiasa rasa dengan Allah, itu Allah mudahkan kita maknanya. Segalanya dengan Allah, segalanya dengan Allah, segalanya dengan Allah, segalanya dengan Allah. Sakit ni tak apalah, insya-Allah Allah sihatkan. Susah ni Allah ada. Sedih ni tak apa, Allah akan suatu hari nanti Allah akan gembirakan kita. Kan dia lapang jadi dia. Tapi kalau sentiasa rasa diri kita sihat, diri kita ni bijak, selesai sendirilah. Kan bijak. Rasa alim, rasa pandai, buat sendirilah. Okey, dah rasa nak apa? Rasa lebih bijak pada orang. Sebab tu kadang-kadang orang ni bahaya kalau dia nak tunjuk bijak. Akhir sekali kita kata, kita suruh dia lah. Kan? Sebab kan dia bijak. Sebab tu orang yang banyak bagi cadangan, akhir sekali kita kata, kita bagi kat dia lantik ketua. Banyak sangat cadangan dia. Contoh. Lepas tu kadang-kadang orang ni mesyuarat, dia tahu semua. Betul ya? Ada orang dalam mesyuarat tu. Bincang tajuk ni, dia paling tahu. Bincang tajuk kedua, dia paling tahu. Baca kedua, dia paling tahu. Akhir sekali kita bagi kat dia semua tugas. Itu maksud di sini, maksud di sini. Kalau kita rasa kita bijak, kita rasa kita alim, kita rasa kita pandai, akhir sekali Allah serah kat kita, ambil. Akhir sekali satu benda pun tak perlu selesai. Kenapa? Kerana kita lemah pada hakikatnya. Oleh demikian, baik kita rasa diri kita lemah dan bergantung kepada yang maha kuat, Allah. Kita rasa diri kita apa? Kekurangan, kita bergantung dengan Allah yang kesempurnaan. Ketika itu Allah mudahkan. Sebab tu wali-wali Allah ni di saat dia menafikan seluruh diri dia, dia dah mudah. Mudah ke mana? Dia nak pergi Mekah pun mudah. 2 rakaat dah sampai kat Mekah. Kita 10 rakaat tak sampai-sampai. Lain cerita dia ya. Inilah keadaan sebenarnya. Okey, kita baca sikit maksud di bawah tu. Maksudnya jika kamu bermuamalah kepada Allah dengan nafsumu. Maksudmu jika kamu bermuamalah kepada Allah dengan nafsumu, dengan diri kita sendiri. Terutamanya diri kita ni ada hati, ada ruh, ada apa? Terutamanya nafsu kita. Maka kamu akan berinteraksi kepada syariat sebagai sebuah perhambaan. Ya, sekadar berinteraksi dengan syariat-syariat Allah, hukum-hukum Allah sebagai sebuah perhambaan. Sedangkan tujuan sebenar syariat adalah untuk menikmati hubungan cinta di sebalik kehambaan tersebut. Ini yang kita belajar sebelum ni, ingat lagi tak? Ke depan nanti ya. Bukan, ke depan nanti. Fasa yang keempat. Fasa yang keempat nanti akan mengajar kita di sini. Saya sebut sikit. Apa makna syariat? Umumnya syariat memberi maksud hukum hakam. Hukum-hukum Allah. Kalau kita baca khitabullah tu, tak apa, itu takrif yang panjang. Saya nak sebut, ada setengah ulama' dia kata, dalam bahasa ringkas saya sebut. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab tafsir Imam At-Tabari. Saya ada berujuk. Apa makna syariat? Dia kata, al-ahkam. Hukum hakam. Apa makna syariat? Al-faraid, kefarduan. Apa makna syariat? Al-amru, segala perintah. Al-awamir. Apa makna syariat? An-nawahi, segala larangan. Itu syariat. Jadi hidup dengan Islam ni ada hukum-hukum. Hidup dengan Islam ada kefarduan-kefarduan. Hidup dengan Islam ada perintah. Hidup dengan Islam ni ada larangan. Itulah syariat. Sebuah peraturan dari Allah. Itu makna umum. Baik. Jadi ada orang dia berinteraksi dan hidup dengan Islam, dengan syariat Islam ni, maka dia memahami sekadar itu. Perintah, larangan, kefarduan, hukum hakam, maka penat dia. Kerana hukum hakam ni banyak, perintah ni banyak, larangan ni banyak. Tapi ada orang, Allah angkat kedudukan dia satu tahap. Apa makna syariat? Kaedah berinteraksi dalam bercinta dengan Allah.
berhubung dengan Allah. Tu dia tulis, menikmati hubungan cinta di sebalik kehambaan tersebut. Sebab tu barulah kita faham ada orang ni, dia baca Quran sampai tak nak berhenti dia. Sampai dia khatam 1 hari sekali, 3 hari sekali, seminggu sekali. Kerana apa? Kerana dia sedang menikmati sebuah hubungan dengan Allah dalam menghambakan diri. Kita ni duk kira, duha hari ni 2 ke 3? Mana ada 3? 2 ke 4? 4 ke 8? Kita duk masih mengira-ngira. Kenapa? Kerana itu syariat. Berhubung dengan sekadar perintah. Perintah tu pula ada sunat, ada wajib. Kan? Yang ni sunat ke wajib? Sunat. Besoklah. Kan sunat. Wajib. Wajib tu pula wajib mudayyak atau wajib muwassa'. Wajib mudayyak, wajib yang mesti segera tunai. Muwassa' dah masa dia lebih panjang. Contoh solat. Solat ni masa dia agak panjang. Zuhur pukul 1 berapa? 17. Kemudian asarnya 4.30. 40. 45. Kan lama tu. Jadi solat Zuhur 4.35. Itu orang berinteraksi dengan syariat. Tapi kalau orang bercinta, menikmati hubungan cinta dengan Allah, Zuhur pukul 1.17, pukul 12 dia dah ada kat masjid. Okey. Menikmati. Kalau baca Quran berapa ayat? Baca Quran 1 ayat pun tak apa. Yasin. Sadaqallahul azim. Boleh? Boleh. Tak ada masalah. 5 ayat. Lagi boleh. 10 ayat lagi okey. 40. 1 surah lagi okey. Tapi dia ni, lepas 1 surah lah 1 surah. Lepas 1 ayat, 1 ayat. Lepas 1 ayat, rasa tak nak berhenti. Dia menikmati hubungan, bicara dia dengan Allah. Nak yang mana? Inilah. Subhanallah. Ni yang kita kata, yang orang pertama tadi. Di saat dia sentiasa rasa dengan Allah, Allah beri kepada dia apa yang dia nak. Nak habis Quran 1 hari, Allah bagi pada dia. Allah bantu dia. Allah bagi dia sehat. Allah bagi dia semangat. Allah bagi kekuatan. Allah lancarkan lisan dia. Yang nak bangun malam, Allah kejutkan dia. Dan Allah bagi kekuatan pada dia sampai 20, sampai 40 rakaat 1 malam dia boleh. Dia nak puasa, Allah bagi, Allah bantu dia. Beri kekuatan, semangat dan segala-galanya. Maka dia boleh puasa. Tiap-tiap hari dia boleh puasa. Atau 1 hari dia puasa, 1 hari dia tak puasa, 1 hari dia puasa. Dia semua. Kalau 1 hari puasa, 1 hari tak puasa, Isnin Khamis tak bercerita lah. Tapi kita ni, besok Isnin ni, nak puasa ke tidak? Masih berfikir. Itulah orang berinteraksi dengan syariat semata-mata. Kerana melihat pada diri. Aku sihat tak esok agak-agak? Agak-agak esok ada kenduri tak? Dia fikir. Akhir sekali tak. Samalah saya pun. Betul. Kita cakap terang-terang je. Ustaz pun macam tu. Bukan ustaz kena okey sikit ke? Ustaz pun kadang-kadang tak okey. Betul, saya cakap. Kenapa kita nak mendakwa diri kita paling baik? Tak ada lah. Ya. Sebab memang tak baik. Tak baik itu salah satu kenapa. Ataupun tak cukup baik. Kenapa? Kerana kita masih berinteraksi dengan yang tadilah. Perintah ada 2. Perintah sunat, perintah wajib. Maka kita pun fikir, sunat ke wajib? Yang wajib itu pun kita bertangguh-tangguh. Kerana kita masih lagi tidak ada dalam diri kita rasa cinta. Maka cinta inilah memberi kekuatan kepada kita untuk kita terus berinteraksi dengan Allah tanpa penat. Tanpa segala-galanya. Okey. Dia begini, dia bukan tak penat, tapi Allah ganti kepenatan tu dengan rasa manis. Maka hilanglah. Macam orang bercinta lah kan, dia tunggu kekasih dia tunggu berapa lama? 1 jam. Ya, janji pukul 10, pukul 11 tak sampai lagi. Kekasih dia datang pukul 11 1 minit. Kemudian dia kata dah lama tunggu tak? Baru 1 minit. 1 minit tu yang dia kira. Yang sejam dia tak kira. Kenapa? Kerana sudah bertemu dengan kekasihnya, hilang segala kepenatan. Betul? Begitulah kita dengan Allah. Dah sampai ke tahap tu. Bila nak sampai? Tak adalah tu soalan biasalah. Syekh saya dia tanya, kamu dah begitu? Belum. Habis bila? Bila? Bagi tahu bila. Umur dah 70, nak tunggu 70 berapa? Umur dah 60, nak tunggu umur 60 berapa? Maka sekaranglah kita minta. Habis macam mana nak buat? Nak buat pertama kita dah faham, alhamdulillah. Dah faham dah. Kita minta doa dengan Allah. Solat hajat 2 rakaat. Kalau tak dapat 2, solat pula besok 2 rakaat.
tak dapat besok. Solat lusa pula 2 rakaat. Ya Allah, Engkau berilah kepada hati aku, Ya Allah, sentiasa merasai denganmu, Ya Allah. Rasa dengan taufikmu, rasa dengan bantuanmu, rasa dengan hidayahmu, rasa dengan pertolonganmu, rasa dengan keagunganmu, rasa kebesaranmu, dan rasa kecintaan kerinduan kepadamu, Ya Allah. Sehingga menggerakkan seluruh hati aku, Ya Allah, dan seluruh zahir diri aku, Ya Allah, sentiasa berbicara denganmu, dengan membaca Al-Quranmu, berzikir kepadamu. Ya, dengan diri aku, Ya Allah, dengan rukuk dan sujud kepadamu, Ya Allah. Ini di antara perkara paling mudah. Yang mudah lagi ialah kena ada murabbi mursyid. Ya, seorang murabbi mursyid ni, ya, seorang pembimbing yang mursyid ni, dia akan membimbing kerohanian kita. Yang dia terima daripada guru dia. Dan murabbi mursyid ni, bila mana kita duduk dengan dia, dia ajar kita ilmu, dia ajar kita zikir, dia ajar kita beribadah, itu semua orang boleh ajar. Tapi rohani dia tu kuat. Macam interaksi kerohanian ibu dengan seorang anak kan. Anak hantar asrama, kemudian rasa tak sedap hati dah, dah demam lah tu. Dia kuat hubungan dia tu. Sama kita dengan Allah, dengan murabbi mursyid kita. Sehingga kan dia boleh mengawal kerohanian kita dan dia memutuskan rasa diri kita, sebagaimana saya sebut tadi. Murabbi mursyid ni sehingga dia boleh kawal kerohanian kita, dia boleh putuskan rasa ingatan kita kepada selain Allah. Dia putuskan. Itu bukan sembarangan boleh buat. Ini masalah kerohanian. Masalah jiwa, masalah dalaman, masalah rasa. Ya, hanya orang merasai. Jadi sebab tu kadang-kadang, ini pengalaman saya, minta maaf kalau dia ada sesuai cerita, ada sesuai yang tak cerita. Sebab kadang-kadang ada urusan kita ni, hanya kita dengan Allah. Dan hanya urusan kita dengan guru kita. Sebab tak ada benda boleh cerita, ada benda tak boleh cerita. Bukan kedekut, bukan tak apa. Macam perempuan lah. Perempuan dengan suami, itu hanya kita dengan suami. Bolehlah, I kan kawan rapat you. Memanglah I kawan rapat you, tapi ini urusan I dengan suami. Urusan I dengan mak I saja. Takkan you tak percaya. Bukan masalah percaya tak percaya. Okeylah, fahamlah insya-Allah ya. Tapi saya alhamdulillah puan-puan, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan di sini cepat faham. Betul saya cakap. Cepat faham. Jadi apa saya nak sebut begini? Ni antara pengalaman saya. Bila mana benda tu dia jadi melampau dalam hati kita. Contoh, ingat kepada selain Allah. Kadang-kadang ingat pada apa ya? Pada program. Ni esok ni nak program ni. Macam mana nak rancang ni. Nak bentang ketah kerja apa semua sekali. Gini. Kadang-kadang banyak sangat hati kita duk fikir. Dia pun datang. Zap dalam hati kita. Allah. Kita pun berhenti sekejap. Allah. Lepas kita zikir Allah tu, macam-macam idea datang. Zoom. Selesai. Tidur je lah. Tak payah apa-apa. Besok pergi je ceramah. Betul. Kadang-kadang ni pengalaman ni. Kadang-kadang kita duduk ni nak mengajar hari ni. Kadang-kadang kita duduk sejam, 2 jam, rujuk kitab ni. Kemudian pula sampai pukul 2 pagi tak tidur kan. Ni kalam-kalam yang susah ni. Datang-datang mengajar belum. Hurai sikit tak boleh. Lepas tu yang bawa cerita lain tu. Tu cara dia. Ini saya cakap rahsia kerajaan ni. Tak ada. Rahsia ustaz-ustaz. Dia hilang poin. Saya baru ni. Mulalah tu. Saya baru ni pergi ke sini. Padahal dia dah hilang poin. Tak adalah. Dia tengok cerita tu, kena tak dengan ni? Kalau kena, okey. Kalau tak kena, dia hilang poin lah tu. Kemudian dia duduk pergi. Tak habis cerita tu. Baru dia dapat balik tu. Jadi ngajar kat sini pula ni. Tak, saya nak cakap begitu. Tapi ada waktu kita duduk baca, dia datang dalam hati kita, Allah. Okey sekali, bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Baca berapa minit? 2 minit. Okey, dah tutup, tidur je lah. Besok sebelum pergi tu, tengok sekejap, 1 minit, 2 minit, okey, selesai. Kemudian dalam perjalanan, selawat banyak-banyak pada Allah, pada baginda Nabi, kerana selawat tu dah 2 gabung, Allah dengan Rasul. Kalau zikir Allah la ilaha illallah, Allah saja. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah dan Rasul. Zikir dapat 500 ke 1000 ke dalam perjalanan, datang-datang mengajar je lah. Macam-macam boleh hurai. Kenapa? Kerana kita sudah bergantung dengan Allah dan menafikan usaha kita. Sebab apa tu? Syekh. Akhir sekali, bila mana kita hurai, semua yang syekh ajar kita datang. Yang guru kita ajar dulu, kita datang. Yang gini rupanya. Sebab tu, mesti ada guru. Dia datang,
Cuma kita kadang-kadang kita sebut nama, syekh saya buat macam ni. Tuan guru saya sebut begini. Guru saya sebut begini. Dia datang balik. Yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dulu. Yang kita duduk pondok, di pondok dulu 10 tahun dulu, 20 tahun dulu dia datang. Kenapa? Karena kita bergantung dengan Allah. Melalui guru kita. Sebab tu kalau guru tu guru mursyid, dia masukkan ilmu ni, dia bukan duduk di sini, dia duduk di hati kita, maka kita luahkan kepada hati kita, akan sampai pada hati-hati itu. Kita bicara tentang rindu, akan kita rindu, kita bicara tentang rindu, Syekh kita bicara tentang rindu Allah, dia menuangkan rindu itu dalam hati kita, maka kita tuangkan kerinduan itu kepada tuan-tuan, kepada Allah dan Rasul. Dia rasa lain, rasa kerinduan. Boleh ya? Dia bukan cakap itu. Alah, macam suami isteri bercakap lah kan. Suami dengan isteri ni, kalau dia bercakap benda-benda yang itu, dia sepatah pun okey dah. Dia tak perlu banyak. Yang banyak tu, itu dah mula nak bergaduh. Dia cakap, okey, Alhamdulillah, tenang. Cakap, you jangan risau kat I cinta kat you jangan risau. Cukup dah. Kan? You kok? Bagaimana? Banyak mana? Tak payah tanya. Ya, kerana cinta itu tidak bertepi. Dan cinta itu tidak akan putus. Cinta yang bertepi dan cinta yang putus itu bukan cinta. Itu kepalsuan. Cukup dulu kat situ. Okey, insya-Allah boleh, insya-Allah ya. Kita tambah, okey, kita balik sini kejap ni. Tu dah datang poin balik lah tu. Tak adalah nak cerita ni. Saya cerita ni pengalaman. Ada dua. Macam mana nak dapat yang ni, Ustaz? Pertama, solat hajat. Minta dengan Allah. Kerana semua milik dia. Hati kita milik dia, diri kita milik dia, segala-gala milik dia. Minta dengan pemilik yang sebenar. Kalau minta sungguhlah sikit, solatlah hajat. Kan selalu solat hajat nak beli rumah, solat hajat nak kahwin, solat hajat nak musafir jauh. Solat hajat minta hati kita dengan Allah bagaimana? Yang kedua, kena ada bimbingan guru mursyid. Macam mana? Orang yang jujur betul-betul nak bertemu dengan guru mursyid, Allah akan pertemukan dengan guru itu. Jujur. Benar. Betul tak nak jumpa dengan dia? Betul. Sebab mursyid ni biasanya wali. Ya, waliyan mursyidah. Cuma kita tidak mendakwalah guru kita tu wali, takut orang kata, guru dia wali lah. Takut orang hina guru kita pula. Kita saja dengan guru kita tahu. Sebab kita lalui pengalaman yang macam-macam dengan dia. Hatta dia tahu benda, tak payah cerita lah. Kalau duduk dengan guru tu, cakap ajalah. Tak payah bohong lah. Ya. Banyak kali kita itu dia tahu. Tahu macam Habib Omar kan. Janganlah duduk cakap benda-benda yang tak sepatutnya. Kalau kita ni baca wirid, tak. Cakap ajalah tak baca. Jangan kata baca. Nanti dia buka semua sekali, habis kita. Ya. Ada seorang tu yang Habib Abdullah Shihab kan. Guru pada Habib Omar. Dah meninggal, baru meninggal yang baru tahun lepas. Seorang kawan saya tu, saya duduk sebilik dengan dia. Dia pergi ziarah Habib tu. Masa mula-mula masuk kat depan pintu rumah Habib tu, dia kata orang Malaysia banyak tengok perempuan, dia kata. Belum apa-apa lagi. Kemudian dia kata, Ustaz, satu tangan dia letak atas dada saya. Satu tangan lagi dia letak kat mata ni, dia buka macam ni. Dia cerita semua sekali daripada awal sampai akhir. Tapi ni kalau ni live macam ni ada yang tak percaya ni. Tak percaya sudah, tak ada masalah. Ya, kita apa yang kita cerita, kita tidak menuntut orang mempercayai. Ya, kalau nak percaya silakan, tak percaya sudah. Kenapa? Kalau tak percaya pun tak apa, tak ada masalah, kecuali Quran. Mana dalil? Dalilnya dia dalil ni gini. Kita ambil satu buah tembikai, kita pun makan. Orang kat depan kita tanya, manis? Kita kata manis. Dia kata, ya ke? Ya ke? Ya atau tak ya, rasa je lah. Ya, sebab kita rasa dah manis. Dia boleh tak menafikan, serasa tak manis. Dia tak makan, kita yang makan, dia menafikan yang kita. Ni orang apa ni? Ya, kita makan D24 kan? Belah ni buah tembikai ni, durian. D24. Sedap ke? Sedap. Ya ke sedap? Tak nak tahu ya tak ya. Dia pun kata, saya tak percaya. Kita dah makan, kita dah rasa, tiba-tiba dia yang menafikan. Ni orang apa ni orang panggil ni? Orang yang kita tak payah layan. Itulah kalau kita nak cakap macam-macam tu.
Sama juga kita duduk dengan guru kita. Kita mengaji dengan guru kita. Kita duduk tiap-tiap hari. Kita nampak itu ini di depan mata kita. Ya, berlaku pada diri kita sendiri, berlaku pada kawan-kawan kita. Dia kata, ya ke? Dia pergi pun tak. Macam setengah-setengah tu kan, yang duduk buruk-buruk tu kan. Tak pernah pijak pun bumi Tarim tu. Dia tak pernah pergi. Dia pergi Yaman tapi dia duduk tempat lain. Oh, dia pun bising-bising. Dia pergi, you satu hari pijak tak? Satu pijak tak bumi tu? Tak pernah. Tak pernah you cerita lebih-lebih. Air duduk di situ. Cakap macam tu jadi sombong pula kan. Takat tu dulu. Okey, baiklah. Okey ya, nak bagi tahunya. Kita merasai. Dia kadang-kadang ada dalil. Apa dalil dia? Air tak ada dalil apa-apa. Air dah merasai. Itu dalil. Sebab tu ulama-ulama dia bahagi ilmu ni ada 3. Ada setengah. Pembahagian ilmu ni banyak. Ada setengah ulama dia bahagi ilmu ni 3. Satunya ilmu aqli. Ilmu logik akal. Ada orang dia terhenti di situ. Tak logik, tak terima pada akal dia. Padahal ada lagi ilmu lain. Ilmu ahwal. Ilmu rasa. Ya? Hanya kita yang rasa. Hanya kita yang rasa. Dia tak boleh pergi. Macam dia kata pergi Mekah. Seronoklah kat Mekah. Pukul 3 pagi dah rasa nak pergi masjid. Ya ke? Tengok, dia tanya kita. Ya, kita memang betul kan. Kadang-kadang lepas isyak tu sampai pagi besok pun kita tak balik. Duduk seronoknya duduk dalam Masjidil Haram. Ya ke? Mana boleh orang ditanya ya ke? You dah pergi? Tak pernah. Tak payah cakap lah. You dah rasa? Tak pernah. Tak payah cakap. Sebab tu dia panggil ilmu ahwal. Kita saja yang rasa. Siapa boleh menafi? Sama ada dia nak nafi atau dia tidak nafi, kita tetap meyakini kerana kita merasai. Begitulah hubungan kita dengan Allah. Ada orang bangun malam 1000 rakaat. Ya ke? Ada ulama 60 kali bulan Ramadan khatam Quran. Dia tanya, ya ke? Ada seorang tu dia pernah. Bakri, awak percaya Imam Syafi'i 60 kali khatam Quran bulan Ramadan? Awak percaya? Dia ustaz, dia tanya saya. Tapi dia ustaz tua dah. Dah meninggal dah. Harap-harap Allah bagi tahu dia dalam kubur dia tu. Ya? Dia tanya saya dengar. Kita kan kadang-kadang dengar kuliah. Ya, kita ni walaupun ustaz, orang yang dia panggil ustaz, tapi kita kena mengaji. Kalau jadual kita kosong, pergi cari masjid, pergi mengaji. Jadi kadang-kadang saya pergi mengaji. Dia pun kenal saya. Bakri ada. Dia panggil Bakri sebab dia orang tua kan. Bakri, awak percaya? Awak percaya Imam Syafi'i boleh khatam Quran 60 kali bulan Ramadan? Awak percaya? Kita diam. Saya tak jawab apa-apa lah. Kalau kita kata saya percaya, ustaz tak percaya ke? Dia tak boleh, tak ada adab kan. Tak ada adab. Semua senyum gitu, senyum. Dia kata, saya fikir tak logik lah. Dia dipikir ilmu akal dia. Ya, yang dia tidak merasai. Satu lagi dia panggil ilmu asrar. Ilmu asrar. Ada rahsia-rahsia tertentu yang Allah buka kepada seseorang di kalangan awliya-awliya Allah. Ada seorang awliya ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang awliya ni, Allah tak ingat nama dia tuan-tuan. Dia kata apa? Dia ada jumpa, ada seorang tu, dia kata, kalau kau nak aku buka rahsia kehidupan perjalananmu, aku boleh buka daripada hari besok sampai hari kamu mati. Aku boleh cerita semua sekali. Allah buka. Tu rahsia-rahsia Allah. Lepas tu dia dah tahu. Tapi kenapa dia tak cakap? Kerana dia ada urusan dia dengan Allah. Dia tak ada urusan dengan orang itu. Tapi kalau orang tu nak dia cerita, dia boleh cerita daripada besok, hari ni, besok, sampai hari dia mati. Dia cerita satu. Hari Rabu, pukul 10 kamu duduk sini, pukul 12 kamu pergi sini, pukul 5 kamu duduk sini, pukul 10 kamu makan ini, pukul 9 kamu duduk di sini. Semua dia cerita sampai hari dia mati. Dia boleh cerita. Sampai hari kiamat pun dia boleh cerita. Dia kata, aku boleh cerita kamu sampai kiamat, kamu masuk syurga ke neraka. Tapi dia tak buat gitu. Kenapa? Kerana wali-wali Allah yang dibuka rahsia oleh Allah ni, hanya orang yang boleh pegang rahsia akan dibuka rahsia. Allah tak akan buka rahsia kepada orang yang tidak boleh pegang rahsia. Sebab tu kalau Allah buka kepada kita satu benda, kita dah cerita dalam Facebook semua, tu je lah Allah akan bagi pada kita. Baru dapat sikit kan, tulis dalam Facebook, Alhamdulillah semalam, ya boleh sembahyang, semalam dia cerita boleh sembahyang 20 rakaat tahajud. Wah, dah cerita kat orang dah. Dah buka dah. Semalam Alhamdulillah bangun tahajud boleh khatam Quran 5 juzuk. Dia tulis dalam Facebook dia, TikTok dia, Insta dia. Semua dia dedah kat orang. Itu rezeki daripada Allah. Habis kita duk cerita kat orang. Yang tu je lah Allah bagi. Itu bagus sikit. Tapi kalau Allah buka lagi, Allah kata orang ni tak boleh percaya ni. Tak boleh pegang janji. Tu dia panggil ilmu asrar.
Tapi mungkin kalau penonton yang di luar ni ada yang percaya, alhamdulillah, ada yang tak percaya. Ya kau ustaz. Ya lah. Hidup ni kan ada rahsia, ada yang tersurat dan tersirat. Begitu juga ilmu, ada ilmu batin, ada ilmu zahir. Ada ilmu akal, ada ilmu hati. Kalau dalam satu kitab, ni kitab para awliya, dia kata, al-ilmu ilman. Ilmu ni ada dua. Ilmu zahir, ilmu batin. Ilmu zahir merujuk kepada ilmu akal. Ilmu batin merujuk pada ilmu hati. Ilmu zahir merujuk pada ilmu syariat. Ilmu batin merujuk pada ilmu hakikat. Di sebalik syariat itu ada hakikat. Di sebalik solat tu apa sebenarnya yang kita nak? Di sebalik rukuk, di sebalik sujud, di sebalik iktidal, di sebalik... Itu apa sebenarnya? Menyempurnakan makna diri sebagai seorang hamba. Setelah menjadi hamba, setelah jadi hamba itulah Allah akan bagi segala-galanya. Jadi kenapa Allah tak bagi pada kita sekarang ni segala-gala? Kerana kita tidak sempurna sebagai seorang hamba. Siapa hamba yang paling sempurna? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad. Sebab tu Nabi ni dilantik sebagai ketua Nabi. Sebab dia hamba paling sempurna. Nabi Ibrahim hamba tak? Ya, hamba juga. Tapi bawah sikit pada Nabi Muhammad. Kesempurnaan diri itu. Sebab tu Nabi Ibrahim hebat tak? Hebat. Dia jadi Khalilullah. Tapi Nabi Muhammad, Habibullah. Ya, kalau orang letak 10 orang kat depan ni, nak pilih sebagai seorang kekasih, nak pilih yang mana? Yang paling sempurna pada pandangan mata kita. Dan rasa diri kita, betul ya? Begitulah Nabi Muhammad. Jadi kita ni kenapa tak dapat itu, tak dapat ini? Ya, baca 5 ayat menguap. Kan? Sama saya ni pun. Bangun dua rakaat, rasa hebat dah. 2 rakaat baru 2 rasa hebat. Sebab tak sempurna sebagai seorang hamba. Masih merasa diri itu adalah diri. Tidak merasai diri ni dari Allah. Ni yang kita bicara ni. Walaupun pendek, agak panjang huraian. Allah. Jadi tak habis lagi tu muka surat 24 tu. Saya ulang lagi sekali. Dalam erti kata yang lain, jika kamu berinteraksi kepada Allah dengan ukuran dan kehendak nafsu, kamu melaksanakan syariat dalam rasa terpaksa dan terbeban seperti hamba yang merasa terbeban dengan suruhan tuannya. Itu dah tidak lebih daripada itu. Esok nak kena puasa dah. Bulan depan ke bulan, dia dah rasa dah penat. Kerana dia sekadar berinteraksi dengan puasa dari sudut tuntutan syariat. Kan? Tapi bagi sesiapa yang dah gembira dengan puasa, bilalah nak puasa? Lambat lagi ke nak puasa? Kan? Bilalah nak malam? Nak bangun malam ni? Kadang-kadang kita solat subuh. Kita pun rasa, ya Allah, bilalah nak zuhur? Baru solat subuh. Ya, kalau pukul 11, pukul 12 tu, baru boleh tanya bilalah nak zuhur kan. Ni lepas solat subuh bagi salam, kemudian birik-birik, duduk sekejap, ya Allah, lambat lagi ke zuhur? Dia jadi macam tu. Masa nak solat zuhur, ya Allah, lambat lagi ke asar? Dia rasa rindu. Kenapa? Kerana solat ni lah keadaan, perbuatan, ibadah yang paling dekat dengan Tuhan. Di saat bila? Sujud. Sebab tu ada orang dia sujud. Siapa baginda Nabi? Dia sujud sampai tahap mana? Isteri dia kata dah mati ke? Berapa lama? Kira-kira lah. Cubalah kita sujud. Isteri kita kata mati ke abang aku ni? Berapa lama agak-agak? Kita nak kata orang tu mati dalam sujud agak-agak berapa lama? Dia sujud berapa lama baru kita kata, mati dah dia ni. Setengah jam kan? Mana? Sebab orang sujud 3 saat aja. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanallah. Allahu akbar. 3 saat aja kita. Tapi kalau dia boleh sujud 30 minit, mesti kita kata, mati dah dia ni. Maksudnya apa? Lama. Maksudnya lama. Kenapa Nabi sujud lama? Kerana itulah saat yang paling dekat dengan Allah. Sebab tu imam-imam kan, kadang-kadang dia kena ajar, kena didik. Saya minta maaf saya cakap, setakat ni, saya pergi ke mana-mana, ke Yaman, ke Mesir, Indonesia, pergi. Mana-mana tempat. Tuan-tuan pun lagi banyaklah tempat. Cuma pengalaman, saya nak cakap pengalaman saya. Tidak ada imam yang lebih lama solat, lebih daripada almarhum Tuan Aziz. Tuan Aziz ni dia solat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dia barulah Allahu Akbar. Lama. Sebab tu kalau kadang-kadang dia tak ada kat Pulau Melaka tu, dia tak ada. Ada ustaz lain ganti.
Ustaz tu jadi imam, habis terabur makmum. Ustaz, subhanallah, 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 Allahu akbar. Subhanallah, habis terabur. Jemaah, cuba tanya. Jemaah Pulang Melaka tu habis terabur. Ya, ada yang tak sempat baca Fatihah, ada tak sempat duk ikut dia kejar. Kadang-kadang jemaah Pulang Melaka memang dia nak marah. Ustaz ni nak pergi mana ni laju-laju ni? Padahal ustaz tu sembahyang macam tempat-tempat lain juga. Tapi oleh kerana dah biasa dengan almarhum Tok Guru ni, memang dia lama. Macam dia zikir. Dia zikir, kita subhanallah, 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 subhanallah. Kadang-kadang dia sambung pula. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Dia sambung. Itu tak dia. Subhanallah. 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 Tu zikir dia. Macam tu. Lepas tu kalau kita memang kalau pergi sembahyang kat dia memang tenanglah, tenang, tak rasa nak kejar rakaat, tak rasa nak kejar bacaan, baca tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tenang baca. Sebab tu semua orang pergi sembahyang kat dia, dia kata tak pernah rasa tempat yang paling tenang. Kerana dia mengajar kita dengan Allah kan, relax lah. Macam kita bercakap, apa khabar makcik, apa khabar kakak nak pergi mana, lepas tu nak pergi mana. Apa dia cakap dengan orang ni? Itulah saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ketawa. Itulah kita. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Kadang-kadang kita sambung ya. Sambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nak pergi mana? Tapi ada. Saya lah kadang-kadang macam tu. Betul. Kadang-kadang kita sembahyang seorang kan. Memang rugi kita. Memang kita tak faham kerana kita hanya berinteraksi dengan syariat solat. Solat kena baca Fatihah, baca je lah. Solat kena baca surah, baca je lah. Solat kena baca tahiyat, baca je lah. Sebenarnya setiap bacaan itu adalah kita bercakap dengan Allah. Makin lama makin sedap, makin lama makin seronok, makin lama makin manis, makin lama. Okeylah, setakat itulah insya-Allah ya untuk tajuk hari ni. Saya ni sebenarnya nak terus ke airport ni. Saya nak kena cepat. Ada program sekali dengan Ustaz Dasuki di Langkawi. Itulah. Itu saya. 3 hari. 3 hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Jadi saya nak berhenti sini dululah insya-Allah ya. Lebih kurang nak kena pukul 11.30 lebih kurang ada di sana insya-Allah. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala